Saya punya boyfriend orang Sarawak. Kami couple lebih 3 tahun lebih saudara. 3 tahun lebih kami couple. Apa boleh buatlah, kami putus. Apa orang bilang tiada jodoh sudah. Saya terima lah. Saya betul-betul mengharap masa Tuhan kalau kami end up akan kawin. Bukit Sematang, Pulau Sumatera, Gunung Selindung di kota Jawa. La 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 la. Selamat hari gawai sayang. Assalamualaikum semua, selamat kembali ke Hamuzan Network. So, untuk sesi perkongsian cerita-cerita hantu untuk malam ini, kita kembali bersama dengan bekas pelajar saya iaitu Tony. Hai Tony. Hai. Okey, sebelum cikgu nak bagi peluang Tony untuk kongsikan kisah-kisah hantu, malam ini cikgu nak timbulkan persoalan di mana adakah area Kampung Bintangor mempunyai hantu. Cikgu ceritakan pengalaman sedikit lah. Okay, hantu yang popular di Kampung Bintangor biasanya dahulu kala adalah hantu pocong ataupun dikenali sebagai hantu bangkit, dan kalau orang Sarawak dipanggil sebagai hantu kayung. Okay, yang kedua adalah hantu penanggal. Kalau orang Sarawak dipanggil hantu engkalan, dan kalau orang Sabah dipanggil hantu balan-balan. Untuk cerita cikgu sebagai intro untuk malam ini, cikgu nak ceritakan sedikit tentang hantu bangkit. Okay, dulu masa cikgu kecil-kecil, hantu bangkit ni orang cakap memang ada muncul dekat Kampung Bintangor pada malam itu pukul 3-4 pagi macam tu lah, sebelum nak subuh. Biasanya orang akan ada lalu dekat kawasan kampung tu, lepas tu dia terjumpa dengan orang ini. Macam biasalah kalau kita serempak dengan orang kampung, kita akan tanya apa khabar kan, nak pergi mana. So dia tanya, dia tak menjawab. Okay, bila dah tak menjawab tu tak kisahlah, sebab kita pun nak on the way nak balik. Mungkin orang tu on the way nak balik pun. So dia tak jawab, dia balik. Pada keesokan harinya, dia dapat tahu orang yang dia tanya tu sebenarnya dah mati pada sehari awal. Pada masa itulah cerita tu dia hangat tersebar lah dekat kampung. Tu hantu bangkit. Hantu bangkit dengan hantu pocong ni, dia ada dua keadaan. Kalau hantu pocong, dia fully pakai kain berkapan. Kalau hantu bangkit, biasanya hantu itu dia tidak macam hantu, dia macam orang, pakaian seperti biasa, tapi kita tak tahu orang tu dah mati. Biasanya dua-dua ni sama lah, cuma hantu pocong dia gunakan kapan. Okay, untuk hantu yang kedua ni, dia hantu penanggal lah. Okay, orang selalunya nampak bila masa tengah-tengah malam, dia terbang over bumbung rumah orang. Kakak cikgu dia pernah ternampak. Masa itu kakak cikgu dia mengandung anak pertama. Dia duduk dekat bilik, dia cerita sendirilah. Tingkap semua tutup, dan pada masa tu dia relax, dia tiba-tiba dengar ada macam orang ketuk tingkap dia, dan dia macam nampak figure tu lah. Tu dia macam ada rambut, lepas tu ada macam body parts tu, macam perut, teburai tu kan. Hantu ni dia tahu orang yang mana rumah orang yang ada anak pertama dan orang yang nak beranak. So dia tahulah. So nasib masa tu kakak cikgu dia bagi tahu nasib dia kunci tingkap masa tu. Seterusnya cikgu nak cerita sikit pasal mak cikgu juga, tapi dia ternampak punya anak lah terbang. Cerita ni semasa cikgu di masih rumah di Kampung Bintangor. Okay, di hadapan ataupun di sebelah rumah cikgu tu, di seberang lah, di seberang jalan, ada satu rumah ni dia tak diduduki oleh orang. Dia macam rumah tinggal lah. So ibu cikgu dia bangun awal pukul 4-3 pagi sebab dia nak buat kuih. Biasalah kalau kita nak jual kuih pada pagi besok, dia memang akan bangun awal. So masa tu dia tengah buat kuih. Dia biasalah kalau orang tua buat kuih, dia memang akan buka tingkap. Tingkap tu macam tingkap yang tingkap lama, tingkap kayu, buka macam tu. Bila dia buka tingkap tu, dia nampak benda tu terbang daripada rumah yang buruk tu, rumah dia tinggal lama tu, terbang pergi ke arah kubur kampung. Di kisah Tony dekat rumah yang sama, kami yang tinggal dekat rumah ni, at first memang Tony seorang. Lepas tu ada lagi seorang cousin Tony, lelaki, dan seorang lelaki perempuan. So kami tiga adalah orang yang penyeri rumah ni lah, first sampai dekat rumah ni. Actually kita tinggal dekat sini agak lama, dalam 1 bulan macam tu baru ada something yang merisaukan kami semua. Benda tu dia tak physically attack, dia cuma gangguan biasa-biasa. Tony kan jenis yang selalu
tidur dan terjaga sampai 2-3 pagi sampai 4 pagi macam tu kan. Tony the last one yang untuk tidur, so Tony buat assignment. Lepas tu Tony tidurlah. Kan kami tiga ni selalu tidur dekat ruang tamu. Sebelum tidur tu adalah kami tiga bercerita. Dalam nak tidur tu kita orang berbual sesama sendiri. So tidak lama macam tu kita orang pun terjaga, tapi kita orang tak tahu, tak sedar bila kita orang terjaga. Bukan terjaga, tertidur. Okay. Kita orang tak tahu apabila kita orang tertidur. Lepas tu kan time tertidur tu dalam entah berapa minit yang Tony dah terlelap, tiba-tiba ada orang yang geletek telinga. Memang rasa betul-betul lah. Betul-betul rasa tangan orang masuk dalam telinga, geletek telinga. Masa tu Tony masih sedar ke tidak? Tony sebenarnya sedar sebab masa tu kan Tony terlelap dalam tidur semua. Ada orang geletek, lepas macam kalau nak dibaratkan macam ada serangga lah attack kita punya body surface ni kan. Dia tak, tapi yang berlainannya Tony merasakan itu bukan serangga lah, dia merasakan itu ada telunjuk, mungkin jari ni atau jari kelingking ataupun jari telunjuk. Lepas tu kan Tony tepis lah. At first Tony memang ingat tu cousin Tony sebab yang lelaki tu dia memang suka lambat tidur dan selalu main game. Beberapa minit lepas Tony tepis tu, Tony rasakan lagi orang geletek telinga. Janganlah kacau, orang nak tidur ni. Tony cakap macam tu lah at first. Lepas tu yang kali ketiga tu kan sampai Tony menjerit, janganlah kacau. Tony buka mata. Lepas tu dua orangnya tengah tidur, dua orang yang tengah berdengkur. Tony hanya nampak dua orang tu je. Lepas tu the next morning, lepas tu pagi tu cousin Tony cakap lah, saya dengar awak menjerit malam tadi, apa buat? Dia cakap macam tu, awak dah mimpi ke atau mengigau? Dia cakap dengan Tony. Dia tanya Tony, tak, Tony tak mengigau. Tony ceritakanlah dari awal sampai hujung cerita yang Tony kena ganggu. Tahu tak, cousin saya cakap masa tu saya betul-betul terkejut tau, sebab memang tak ada orang kacau Tony pun masa tu. Dia pun terkejut dan buka mata time Tony menjerit. Yang ni kisah kedua, iaitu tahun 2020. Actually Tony catat cerita ni dekat diary Tony sebab malam tu adalah malam menakutkan dan membuatkan Tony rasa tak nyaman. Masa tu Tony kat Kuching, dan Tony masa Tony kat Kuching tu Tony menyewa satu rumah. Dia bukan rumah, dia satu bilik, dia blok kedai. Menyewa dekat blok kedai tu, Tony tak tahu apa sejarah rumah tu, tapi apa yang Tony rasa dekat rumah tu have another energy yang ada tinggal dekat rumah tu. Actually dalam dekat bilik ni Tony dapat gangguan lebih kurang 4 gangguan dah, tapi yang ni antara salah satu yang Tony tak boleh lupakan sebab sampai attack Tony personally, sampai nangis lah macam tu. Kan malam tu Tony tengah buat kerja sebab Tony masa tu tahun 2020 tu Tony ambil pengalaman 1 tahun bekerja dekat satu company. Dan naik Tony bekerja, Tony buat satu design, Tony design, habiskan design lah untuk siapkan design sebab kita nak submit design untuk ke bos untuk keesokan harinya kan. Lepas Tony dah siapkan design, lepas tu Tony itulah cuci tangan, cuci gigi apa semua. Lepas tu sembahyang apa semua untuk ibadah tidur, sembahyang untuk semua tidur. Lepas tu beberapa minit kemudian Tony terlelap dan dia dengar orang ketawa di tepi telinga Tony. Masa orang tu ketawa, Tony buka mata, dan pada masa tu juga Tony nampak 3 orang. Dia orang tahan kepala, tangan dan kaki Tony. Memang jelas lah. Memang jelas. Kalau Tony pandai lukis, Tony akan lukis, tapi Tony tak pandai lukis. Figure dia macam mana tu? Hitam saja kah? Tak. Dia memang bentuk manusia, seorang perempuan dan 2 orang lelaki. Mereka 3 ketawa tau. Mereka 3 ketawa macam make fun of me lah. Macam seorang tahan kepala, seorang tahan kaki dan tangan. Masa nak on the way tidur tu, tapi dalam bilik tu memang Tony seorang sajalah. Memang Tony seorang saja. Lampu tutup. Okey, muka dia orang nampak ke tidak? Muka dia orang nampak sebab masa tu laptop Tony pun on. So ada sumber cahaya dari laptop. Memang Tony nampak sangat-sangat muka mereka 3. Macam mana muka dia orang? Macam muka manusia biasalah. Memang muka manusia biasa. Cuma yang menyeramkan adalah time mereka ketawa. Lepas mereka tahan tu, mereka balut Tony dengan selimut. The whole body Tony dengan selimut sampai Tony tak bernafas. Masa diorang pegang tahan kaki tu, memang rasalah kena tahan dengan pegang. Sakit kan? Memang rasa tahan. Memang sakit. Kan macam manusia yang tahan kita, manusia yang tahan kepala kita. Masa tu Tony ada keluar bilik sekejap kan? Macam pergi toilet kah, pergi tandas kah? Mungkin ada diorang datang bilik Tony kan? Masa Tony tak sedar kah? Actually bilik tu satu bilik yang ada toilet dengan bilik mandi sekali. So dia dalam tu
memang tak ada bilik lain, ataupun dekat aras Tony pun hanya ada 2 bilik. Dan satu bilik Tony yang diam, dan satu lagi bilik ada orang lain diam tapi dia jarang di dalam bilik. So lepas tu macam mana? Apa jadi lepas tu? Masa dia orang bungkus Tony dengan selimut tu kan, Tony teriak. Lepas tu apabila Tony teriak dengan muka mata dengan nangisnya sekali, Tony tengok dah tak ada orang. Semuanya menghilang, 3 orang. Dan Tony mandi tu, Tony ada dengar orang bercakap dalam bilik. Tony tergelincir sebab ada satu tapak kaki basah. Lepas tu dia masuk dalam bilik mandi. Time dia bilik mandi tu, dia betulkan jadi Black Shadow.